Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini ustaz nak berkongsi satu perkara berkenaan dengan apa yang sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan pada malam ini. Malam ini malam apa ya? Malam ni ialah malam nisfu Sya'ban. Hari ini 14 hari bulan Sya'ban 1442 Hijriah bersamaan dengan 28 hari bulan Mac 2021. InsyaAllah pada malam ini ialah malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini seperti mana yang kita sedia maklum, kalau di surau-surau, di masjid-masjid di kawasan kita, maka malam ini akan berkumpul para jamaah akan membaca Yasin sebanyak 3 kali. Itu antara perkara yang akan berlaku dan biasanya berlaku dalam masyarakat kita lah. Namun adakah berhenti pada bacaan Yasin 3 kali sahaja ataupun apa sebenarnya yang sepatut kita lakukan dan yang sepatut kita manfaatkan pada malam yang cukup istimewa ini. Malam ini digambarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai salah satu malam yang mana dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkenankan permintaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5, kata Imam Syafi'i, malam yang istimewa. Salah satunya ialah malam ini, iaitu malam nisfu Sya'ban. Nisfu bermaksud separuh. Maknanya separuh daripada bulan Sya'ban. Bermakna juga kita begitu hampir, begitu dekat untuk kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Apa amalan sepatutnya yang kita buat? Okeylah, kalau Ustaz nak ringkaskan, antara amalan yang sepatut kita lakukan, yang semestinya kita manfaatkan, kita isi pada malam ini, yang pertama sekali, bila sebut malam, ialah dia bermula daripada lepas maghrib nanti. Bila orang azan maghrib, bila terbenamnya matahari 14 Sya'ban, maka bermulalah malam nisfu Sya'ban. Maka yang pertama sekali kita kena pastikan bahawa kita salat berjamaah. Salat maghrib berjamaah. Kalau boleh pergi surau, itu yang terbaik. Boleh pergi ke masjid berjamaah di masjid, itu yang terbaik. Kalau tak, pastikan di rumah bersama dengan isteri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, bersama dengan ahli keluarga kita di rumah. Pastikan. Ini mandatory. Mandatory. Kena pastikan kita berjamaah. Okey, kita isikan dengan permulaan kita berjamaah salat maghrib. Lupakan yang lain-lain. Kalau biasa kita terlepas berjamaah, kalau biasanya kita mungkin disibukkan dengan berada di warung, berada di kedai, berada di shopping kompleks dan sebagainya, pastikan malam ini kita berada di surau ataupun di masjid ataupun di tempat untuk kita sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Selepas itu kita berwirid ataupun kita berzikir dengan zikir yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah zikir al-ma'thurat. Seterusnya, ada ruang itu, kalau kita berada di surau, berada di masjid, maka kita ikut apa yang para jemaah kita lakukan di masjid, iaitu baca Yasin. Sama ada baca Yasin 3 kali, sama ada baca Yasin 2 kali, sekali, itu terpulang. Mungkin di setengah masjid dibaca Yasin sekali, lepas tu diikuti dengan tazkirah. Itu juga merupakan amal perbuatan yang baik, yang dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa pastikan ketika pergi ke masjid malam ini, pergi ke surau malam ini, bawa duit. Untuk apa? Bukan untuk bayar, bukan untuk beli tiket, tapi untuk dimasukkan ke dalam tabung sebagai satu derma. Kerana itu juga dikira sebagai amal yang saleh. Mudah-mudahan derma kita pada malam nisfu Sya'ban ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia merupakan salah satu amal yang baik, amal yang terpuji. Baik, seterusnya, kalau tak ada orang baca Yasin, kalau tak ada majlis ilmu, tazkirah dan sebagainya, maka kita boleh isikan dengan baca Al-Quran ataupun mana-mana bacaan yang
dikira sebagai bacaan-bacaan yang baik. Sama ada kita baca hadis dan sebagainya, ataupun bagi anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, kita isikan dengan baca ulang kaji, baca buku-buku persediaan untuk ilmu. Boleh, tak ada masalah. Seterusnya, masuk solat Isyak, pastikan sekali lagi kita solat Isyak berjamaah. Kalau yang dah berada di surau, yang berada di masjid, confirmlah solat berjamaah. Dan pastikan tadi, antara Maghrib dengan Isyak tadi, pastikan kita solat sunat. Yang paling asas ialah solat sunat Qabliyah dan solat sunat Ba'diyah. Baik, solat sunat Qabliyah dan solat sunat Ba'diyah ini, Ustaz nak sentuh sedikit. Buat, dan kalau boleh dalam solat sunat Qabliyah dan juga Ba'diyah tadi, kita perbanyakkan bertahmid, kita perbanyakkan bertasbih dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mengikut pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Nabi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka, mengatakan bahawa Aisyah menyebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Ini secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ketika mana bersolat, dalam rukuk Nabi, dalam sujud Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan, iaitu dengan menyebut tasbih dan juga beristighfar, memohon ampun. Apanya zikir itu? Apa dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Nabi bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena banyak beristighfar pada malam ini, kerana pada malam ini adalah malam yang sangat signifikan, sinonim sangat dengan tawaran maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa hadis disebutkan, antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, yang mana juga hadis daripada Sayyidatina Aisyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan kepada hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa hamba-Nya. Ini dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar kena bertaubat. Walaupun dosa kecil ini dibuat sebanyak bulu-bulu kambing di perkampungan Bani Kalab. Seperti mana Aisyah ceritakan, faqadtu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fa kharajtu atlubuhu fa idza huwa bil baqi' rafi'un ra'sahu ila as-sama'i faqala ya Aisyah akunti takhafina an yahif Allah alayki wa rasuluhu qalat qad qultu wa ma bi dhalika walakinni zanantu annaka ataita ba'da nisa'ika faqala inna Allah ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i ad-dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalbi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Maksud dia, Aisyah sebut dalam hadis ini, Nabi aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Satu malam, iaitu pada malam nisfu Sya'ban ini, Aisyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama di rumah Aisyah. Tiba-tiba Aisyah terjaga pada waktu malam itu, dan Aisyah dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada. Dan Aisyah keluar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah bertemu Nabi di Baqi'. Seperti mana yang kita tahu, rumah Aisyah dengan Baqi' ni tak jauh lah. Jadi Aisyah keluar daripada rumah dia, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di perkuburan Baqi'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendongakkan kepalanya ke langit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Aisyah tengok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perasan Aisyah
mengekori baginda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah kamu takut Allah dan Rasulnya melakukan kezaliman ke atas kamu?" Iaitu dengan menzaliman, melakukan kezaliman ke atas kamu, wahai Aisyah. Maka jawab Aisyah, "Ya, bukan begitu wahai Rasulullah. Bukan begitu. Namun aku sangka engkau tadi keluar ya Rasulullah untuk menunaikan sesuatu hajat dan pergi ke rumah salah seorang daripada isterimu yang lain." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban ini turun ke langit. Turun ni maknanya malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada dosa-dosa yang dilakukan kepada oleh hamba-hambanya, walaupun dosa-dosa itu banyak, lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing yang terdapat di perkampungan Bani Kalb. Maknanya banyaklah tawaran keistimewaan, tawaran keampunan, tawaran maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dioffer untuk kita pada malam yang istimewa, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban pada malam ini. Oleh yang demikian, kita kena beri perhatian pada malam ini. Dalam sembahyang kita, kita minta ampun, kita puji Allah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita perbanyakkan beristighfar, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, astaghfirullahalazim, astagfirullahalazim, pastikan pada malam ini bermula daripada maghrib terus sehinggalah kepada subuh nanti, sehinggalah kita tidur nanti, kita beristighfar. Tak kiralah banyak mana pun, 1,000 ke 2,000 ke 200 ke 300 ke, pastikan banyak untuk kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan selawat, kerana selawat itu sendiri adalah suatu ucapan yang mana kita memohon supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan, diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, apabila kita berselawat, kita mengundang maghfirah, keampunan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa. Kita selitkan tuan-tuan, anak-anak sekalian, pelajar-pelajar sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita selitkan, kita isikan istighfar kita, selawat kita tadi, zikir kita tadi, dengan diselangi dengan doa-doa kita, doa-doa yang seboleh mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah yang baik-baik untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk ummah keseluruhannya. Dan pastikan malam ini kalau boleh, bagi ustaz lah, semestinya lah kita offkan TV pada malam ini. Khususnya TV yang berbentuk hiburan. Kecuali TV-TV yang memberi manfaat, sebetulnya ada kuliah-kuliah agama dan siaran-siaran yang boleh memberi manfaat kepada kita, okeylah. Tapi kebanyakannya ialah kita, bila sebut TV ni, kebanyakannya ialah suatu hiburan yang sebenarnya tidak membawa ke mana pun. Jadi malam ni kalau boleh kita offkan TV. Kalau boleh kita offkan TV malam ini. Kita tumpukan kepada doa, tumpukan kepada kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni aja. Okey. Dan kalau boleh kita tidur awal. Sebabnya kita nak buat persediaan untuk bangun awal, kita nak qiyam. Okay? Dan jangan lupa, esok hari Isnin. Sama ada kebetulan ke tak kebetulan, esok hari Isnin, dan esok adalah hari yang ke-15, masih lagi hari dalam bulan Sya'ban, maka kita sunat untuk berpuasa. Lebih-lebih lagi, besok adalah hari yang ke-15, iaitu salah satu daripada hari yang disebut sebagai hari putih, Ayyamul Bid, iaitu hari putih yang terakhir. Maka jom kita niat dan kita berazam untuk kita berpuasa pada hari esok. Ajak anak-anak kita, latih anak-anak kita dan semua ahli keluarga kita untuk sama-sama berpuasa pada esok hari. Dan sebelum tidur, kita pastikan kita tidur dalam keadaan kita tidur dengan salat witir.
Witir ni bagus kalau kita boleh bangun nanti kita buat. Kerana dia merupakan solat yang terakhir. Solat pengakhir. Solat penutup kepada setiap malam. Namun kita bimbang, takut kita tak sempat, maka kita buat witir awal-awal. Sama ada yang paling ringkas yang boleh kita buat, yang disunatkan ialah 3 rakaat seperti mana kita buat pada malam-malam Ramadan. Kan? Nah, dalam sujud, dalam rukuk kita perbanyakkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita banyakkan. Sebab apa tadi? Sebab sinonim dengan malam ini malam yang ditawarkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disokongkan lagi malam ini adalah malam ditawarkan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu hadis daripada Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Muaz, yattali'ullah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawah At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Yang bermaksud, kata Muaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa pada malam nisfu Sya'ban ni Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang ke semua makhluk ciptaannya, iaitu khususnya kepada kita manusia ini, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada semua dosa kita kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang yang Allah tangguhkan pengampunan dia, iaitu orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, dan juga orang-orang yang mempunyai dosa, mempunyai permusuhan dengan saudara seagamanya. Jadi kita ambil peluang malam ni, kita banyakkan berdoa, kita isi malam ini dengan ibadat-ibadat yang terbaik yang boleh kita lakukan. Itu beberapa ibadat yang saya cadangkan yang untuk diri saya yang kita boleh berlakukan. Kalau rasa ianya bermanfaat, boleh ikut. Ataupun kita nak buat mana-mana amalan, tak kisahlah janji amalan itu adalah amalan yang baik, amal yang soleh, maka teruskan kita manfaatkan malam ini bermula daripada maghrib sehinggalah kepada azan subuh esoknya hari yang ke-15 Sya'ban. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada saya dan juga kepada semua yang bersama menonton video ringkas ini. Mudah-mudahan amalan-amalan ini merupakan amalan yang terbaik kepada kita, dan juga kepada keluarga kita. Mudah-mudahan nisfu Sya'ban pada kali ini yang menjanjikan tawaran yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat manfaatkan, kita dapat rebut, dan kita dapat keistimewaan itu tak terlepas daripada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatannya. Allahumma a'inna ya Allah, bantulah kami. Allahumma a'inna 'alal qiyam. Allahumma a'inna 'alal qiyam nisf Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami mendirikan malam nisfu Sya'ban pada malam ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin amin. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.